Aku tengok kamera dulu. Wih. Suara kamera depan. Ni tak Abu jelas ni sekali clear ni. Depan kamera. Betul kan? Ya, bila kamu katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Taala. Itu penting tuan-tuan. Hidayah Allah. Ya Allah, berikan kami hidayah-Mu ya Allah. And Allahu Akbar. Kita minta daripada Allah hidayah. And Allahu Akbar. Kita takut, kita rasa kita baik, kita rasa kita bagus, kita rasa kita dah sempurna. Hakikatnya Allah tak pandang kita. Itu yang paling kita takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan, Pak Riz doakan anda semua terbaik untuk hari ini. InsyaAllah di Rabu penghujung bulan 11 kita akan berada di bulan 12 beberapa hari saja lagi. Penutup kepada perjalanan 2023. Semakin tahun yang berlalu, semakin hari demi hari kita sedang menghampiri detik-detik lebih sukar, lebih sulit. Allahu Akbar. Maka perkukuhkan iman kita, mantapkan iman kita, mantapkan akidah kita. Delete segala kerosakan yang ada dalam jiwa kita. Delete segala kekotoran yang ada, yang telah bersarang kukuh dalam hati-hati kita. Banyakkan muhasabah, banyak menginsafi diri, banyak bicara tentang diri sendiri sebelum anda dan saya dibicarakan oleh Allah SWT di Mahkamah Agungnya. Allahu Akbar. Hentikan bicara tentang orang, hentikan berkata-kata tentang orang, hentikan umpatan, cacian, kutukan orang. Sebaliknya, banyakkan pandangan pada diri sendiri, perbanyakkan bicara tentang diri sendiri, perhalusi setiap tindakan kita, setiap amalan kita, setiap ibadah kita. Allahu Akbar. Jangan buang masa dengan melihat amalan orang. Sebaliknya, fokus pada amalan sendiri. Mantapkan amalan kita. Allahu Akbar. Cek diri sendiri. Setiap masa buat analisis tentang amalan kita, kerja harian kita. Betapa banyak orang terperangkap dengan dunia ni, terperangkap dengan godaan syaitan. Dan apabila banyak menangguh dalam ibadah, dalam amalan, nantilah I ingat bila pencen nanti I habiskan masa I dengan masjid, I pergi masjid. Jangan terperangkap. Kita tak pasti kita ada pencen tak pencen. Kita tak pasti sesaat daripada sekarang macam mana bercakap tentang 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. And anda kenal masjid, pergi masjid. Anda pernah lalu depan masjid, berhenti, hadir solat jemaah, hadir majlis kuliah. Rul, satu rul air panas rul, kopi. Kau termenung rul Allahu Akbar. Faham ke faham sahabat-sahabat? Jangan sampai tak sempat sampai masjid. Jangan sampai, kadang-kadang sedih juga orang kita ni. Singgah masjid kencing. Singgah masjid buang air kecil. Lepas tu jalan. Kadang-kadang orang tengah lawang azan tu datang masjid kencing, lepas tu jalan. Allahu Akbar, sedih ya kita. Inilah kehidupan kita, kita baiki ya tuan-tuan. Yang bercakap pun banyak salah, yang bercakap pun banyak kurang, yang bercakap ni banyak kelemahan. Kita sama-sama baiki tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kau rasa macam mana penat, macam tu lah Abang Syafiq dulu. Bertahun-tahun Syafiq pegang, bertahun-tahun. Bukan satu hari, bertahun-tahun. Kat tepi tasik, kat depan madrasah kan. Faham sahabat-sahabat? Kita bicara isu besar hari ni. Kita Malaysia ni, kita ada banyak pesta, kita ada banyak konsert, kita ada banyak hiburan daripada TV sampai ke pentas-pentas, auditorium, ballroom, daripada bandar hingga ke pekan, pesta tak pernah berhenti. Saya pun tak pasti dah kenapa kita tak belajar-belajar. Peristiwa di bumi Gaza rupanya tak cukup besar untuk menghentikan semua maksiat kita. Daripada orang bawah sampai ke pemimpin atas, sibuk
dengan perkara-perkara yang melalaikan, melarakan. And mudah-mudahan kita tak terperangkap tuan-tuan ni. And dengan semua yang sedang berlaku ni. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita hidayah. Allahumma inni as'aluka ridaka wa jannah wa na'udzubika minan nar. And ya Allah, tolonglah bagi aku reda. And kata guru saya, doa yang paling utama ialah minta reda Allah. Doa paling utama masuk dalam minda tuan-tuan, masukkan dalam minda, semat dalam hati. And ya Allah, anugerahkan, berikan aku, kirimkan aku, hantarlah reda engkau ke atas hidup aku. Tuan-tuan faham ke faham ni? Nikmat paling besar memandang Allah. Kalau kat dunia memandang macam mana Pak Riz? Bila kamu dapat merasai kelazatan dalam ibadah, bila kamu terlalu asyik dalam ibadah, bila kamu rasa seronok nak beribadah, bila kamu terlalu cemburu dengan amalan orang lain sehingga kamu berhentikan semua amalan buruk kamu. Allahu Akbar. And subhanallah, apabila kamu dapat merasai satu kenikmatan yang tak dapat dilafazkan, dibicarakan, dikeluarkan dengan kata-kata ketika kamu beribadah itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, anda dan saya, kita mak ayah. Mungkin ada sedikit yang mengikuti live saya ini anak-anak muda. Tapi yang bergelar ibu, bergelar ayah, ambil tahu tentang tajuk yang kita bercakap hari ini. Di Facebook, saya ambil satu artikel penuh yang dikeluarkan oleh D11. Bahagian Siasatan Jenayah ni D11 tentang kes zina, kes rogol, suka sama suka. 90% anak-anak bangsa kita melakukan hubungan seks suka sama suka. Mana menteri tak bicara benda ni? Mana orang-orang yang terlibat dengan isu-isu macam ni? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita banyak habis masa dengan benda-benda yang tak menambah nilai hidup kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman pada Allah. Kita banyak sensasikan banyak perkara tuan-tuan. Terlalu mempolitikkan banyak perkara tadi. Tetapi anak bangsa kita yang sedang murtad, yang berzina, suka sama suka. Mana ada zina suka sama suka? Dosa besar. Allah laknat, Allah murka. Tapi benda ini yang kita buat, anak bangsa kita buat, tapi tak dibicarakan, tak diperbualkan. Sampaikan kita rasa Malaysia ni hanya ada satu je isu paling besar, iaitu politik. Semua benda politik. Kita terlepas pandang tentang arak, kita terlepas pandang atau tak bicarakan, tak bawa isu tentang hiburan. Sungguh-sungguh dia akan lenyap macam tu je tuan-tuan. Tapi kalau isu politik, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, malah bertahun. Em, 90% anak-anak bangsa kita, majoritinya terlibat dengan zina. Mereka walaupun kes rogol sebab bawah umur, tu yang dikatakan rogol bawah umur, tapi budak bawah umur tu 11 tahun, 12 tahun tu, dia berzina dengan pakwa dia, suka sama suka. Ketua penolong pengarah bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak D11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, ASP Siti Kasiah, memaklumkan melalui kajian, melalui angka data 5,549 kes rogol telah dicatat di bawah mereka bawah umur. Ini yang dapat dikenal pasti. Yang main, yang berzina, tak ada report, suka sama suka, itu lagi banyak. Saya yakin lebih daripada 5,000. Mak abang tak nak buat laporan kerana malu. Sebab kita handle kes, banyak kes kita handle. Ini adalah angka 2019 sehingga Julai tahun ni, 2023. Suka sama suka. Bayangkan. Macam tu sekali tuan-tuan. Anda ada anak, saya ada anak. Jom. Perkara paling penting tuan-tuan, nak atasi masalah ni bukan ajar seks kat sekolah, tapi ajar anak kenal Allah. Ajar anak untuk mantap akidah. Bukan ajar seks kat sekolah. Itu bukan jalan penyelesaian ni. Ajar anak kenal Rasulullah, kenal Allah, mantapkan fardu ain, mantapkan akidah mereka dengan belajar ilmu tauhid. InsyaAllah banyak perkara dapat diselesaikan. Yang Nabi suruh kita tak buat, yang Nabi arah kita tak buat. Perkara yang besar, bab fardu ain, kita tak kerja gila-gila, tak mantapkan betul-betul. Bab
akidah kita tak perjuangkan betul-betul. Kan? Tapi nak ajar ilmu seks kat sekolah. Kan? Itu semua jadi main tergejah-tergejah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dan kita baru tahu ni melalui, saya pun tak sempat nak buat laporan polis lagi. Dan kalau sempat, insya-Allah besok kan kita diminta oleh Persatuan Tahfiz Kebangsaan buat laporan polis. Dah baca dah kat WhatsApp group. Tengoklah Syafiq. Kita telah diberi arahan oleh pengarah pengurusi persatuan kami, Persatuan Tahfiz Kebangsaan, tentang ada satu Facebook mengalakkan orang murtad. Tuan-tuan kena ambil tahu tuan-tuan, semua benda ni sedang menular dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab mereka tahu, mereka yang ada agenda yang sangat jahat, sangat jijik. Kamu mungkin tak perasan, tapi itu sedang berlaku. Mereka sedang merencanakan banyak perkara, telah merencanakan banyak perkara. Dan apa yang mereka harapkan sedang berlaku sekarang, iaitu pemimpin-pemimpin kita bertelagah demi Putrajaya, bertelagah untuk dapat kuasa. Jadi dengan keadaan seperti itu, pemimpin kita lemah. Pemimpin kita setiap hari bercakap tentang kain orang, dalam kain orang, bercakap tentang isu-isu peribadi orang. Faham tak Masing-masing bercakap nak berjuang untuk rakyat, tapi hakikatnya mereka sedang berserang kepribadian orang, satu sama lain, sama je. Itu agenda yang telah diusahakan sekian lama dan mereka berjaya. Pemimpin kita sedang berbalah. Apabila mereka berbalah, mereka tak ada masa nak bercakap tentang anak remaja mereka yang murtad. Mereka tak ada masa nak bercakap tentang anak remaja mereka yang banyak berzina. Mereka tak ada masa bercakap tentang isu-isu remaja yang minum arak macam minum Pepsi, macam minum air oren, macam minum air. Faham tak Mereka tak ada masa nak bercakap tentang anak-anak remaja kita yang keciciran dalam bab ilmu. Yang kita tahu, Allahu Akbar, kita pandang madrasah ni, kalau kita depan madrasah, ramai orang bersuara madrasah ni begini, banyak negatif lah kalau madrasah ni. Jangan ada isu kat madrasah, cepat di-highlightkan, seakan-akan madrasah ni tempat maksiat. Macam tu kan. Kalau ada satu ustaz cabul pelajar, jadi isu besar tu kan. Allahu Akbar, contoh kan. Jadi kita sedang dilemahkan dengan isu-isu yang kurang penting, sedangkan ada isu yang jauh lebih besar, tapi kita tak bicara. Kita dengar kan isu pesta, ada ratu ratu cantik Pondan kan, dan ada a few peguam yang pertahankan majlis tersebut. Tak perlu sebut nama-nama ni kan, ramai orang kenal. Melayu ke tak Melayu tak tahulah, nama Melayu, Islam tak Islam, kebal tuan-tuan sebab mereka ni peguam yang tahu undang-undang. Mereka fight pengakuan Kelantan rasanya, kat Kelantan rasanya kan. Wallahu a'lam lah kan. Ada kan dia buat majlis agama Islam Kelantan ke apa kan, pergi 1000 tempat tu, tapi ada seorang dua peguam, backup bangkuk betul kan. Jadi kita umat Islam sedang lemah tuan-tuan. Saya mengharapkan live sekecil ini, live di ruang sesempit ini ada ruang untuk kita bicarakan. Dan TikTok pun dah mula kaedah tu sekarang. Sebab kita nampak kita punya follower tak tambah-tambah, sama je angka tu sama sebulan. Lepas tu kita tahu kan. Nampak ada soalan tak? Anda dan saya patut bimbang tolong jaga keluarga masing-masing, boleh tak? Saya dah pesan dah. Antara satu kaedah yang saya sedang lakukan ialah saya ada bangunkan satu program keluarga. Pun puas saja orang dan macam-macam alasan orang bagi. Sedangkan anak kita ni terdedah dengan 1001 kemungkinan maksiat yang berleluasa, maksiat yang merata-rata kan. Tapi kita masih lagi relax. Allahu Akbar. Kita masih lagi risau. Kata guru saya, dia bersedih tak dapat buat amal kan, tetapi dia banyak alasan ketika dapat peluang buat amal. Itu dia kata tipu daya dunia, tipu daya syaitan. Apa dia? Dia risau anak-anak remaja dia, dia risau anak-anak dia, tapi dia tak ada usaha kan untuk selamatkan anak-anak dia. Itu dia kata tipu daya syaitan. Nampak tak? Allahu Akbar kan. Dia risau anak-anak dia, tapi iblis akan bisik kat telinga dia, tak payah pergi program lah, anak kau baik lagi. Kau buang masa buat apa? Kau pergi program janji kaya. Kau kaya besok, banyak benda kau boleh buat untuk anak kau. Yelah, pergilah. Tak salah pergi program kaya, tapi pada waktu sama kena pergilah program-program boleh menambah nilai kamu sebagai seorang mak dan ayah. Faham tak? Pergilah hadir program-program boleh menjadikan kamu ada ilmu untuk selamatkan keluarga kamu. Itu penting. 24 bulan 12 bertemu saya di Ballroom Hotel Muzaffar di Aikro Melaka. Kita telah tukar tempat di Hotel Melaka.
Kan? Jadi Melaka negeri pelancongan, anda datang, anda boleh jalan sekali. Itu menarik. Kan? Satu hari je saya perlukan masa anda. Daripada 365 hari yang ada, saya ambil satu hari je. Itu pun azab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada soalan, Salim? Soalan? Soalan daripada TikTok. Daripada Acik Pen Shop. Macam mana kita nak cari keterangan diri dengan ujian yang datang? Satu, kena banyak zikir. Kata guru saya. Ni, Kim. Mr. Hakim. Satu lagi kopi, Kim. Barang free memang sedap, Kim. Banyakkan zikir. Faskuruni askurukum. Siapa yang ingat Allah, Allah pasti ingat dia. Settle. Ingat Allah. Zikir. Nanti 24 bulan 12, kalau makcik datang, siapa-siapa yang hadir, yang kita akan kongsi benda yang saya belajar, yang tak seberapa ni saya nak kongsi. Yang tadi pun guru pesan lagi. Kan, macam mana kita nak letakkan hati kita ada Allah. Mesti ajar, mesti bimbing, mesti tarbiyah diri kita. Mesti ada kaedah, mesti ada teknik. Tak boleh duduk, ya harapkan Allah bantulah kita. Tak boleh. Itulah tipu daya syaitan. Kita risau anak-anak kita, tapi tak ada usaha nak selamatkan anak-anak kita. Selain berbebel, nasihat yang tak kesudah. Nampak tak kata-kata yang tidak lagi menarik, kata-kata yang sudah basi, kata-kata yang tidak memberi impak. Kita masih lagi bermain dengan senjata yang sama, sedang senjata tu membunuh tuan. Ya? Senjata tu akhirnya menitiskan air mata kita sendiri. Faham tak? Anak-anak sudah tidak ada perasaan, anak-anak sudah tidak ada lagi kasih dan sayang. Mahabbah tak ada. And Allahu Akbar. Anak-anak sudah tak ada rindu. Bagaimana nak berada kat satu level kita ni sebagai mak bapak, nak dapat mahabbatullah, satu rindu yang sangat dalam kepada Allah. Bila kita ada rindu yang sangat dalam kepada Allah, bantuan Allah pasti sampai. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Kamu tidak akan mampu selamatkan anak kamu melainkan bantuan itu datang pada Allah. Kamu tak akan mungkin dapat selamatkan anak kamu kalau tak ada bantuan dan ihsan Allah SWT. Kan? Jadi kalau kita ada risau, risau tu bagus. Risau tu adalah satu permulaan kepada perjalanan yang sangat jauh. Tapi kalau kamu risau tak ada tindakan, itulah juga tipu daya syaitan. Nampak tak? Bila kamu nak bertindak, syaitan kata apa? Iblis kata apa? Nanti dulu, anak tu budak lagi, dia tak faham, biarlah dia pakai macam tu. Nampak tak? Kan? Tak apa, makan je lah. Sementara sihat ni makan je lah. Kita hentam apa saja makan. Sedangkan Nabi SAW memberi perhatian yang sangat dalam tentang makan. Itu juga perkara yang saya bincang pada 14-12 ni. Sangat penting, tuan-tuan. Ada 1001 perkara yang Nabi telah tinggal kepada kita untuk kita pertahankan, bangunkan. Tetapi kita ambil mudah, buat tak tahu. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat And ada orang buat maksiat, tetapi Allah bagi dia kemenangan. Kemudian dia tanya, ada seorang lelaki tanya pada seorang ulama, wahai Syekh, engkau kata kalau buat maksiat, kerja makan rasuah, pecah amanah, tak amanah, tak ada integriti, kan, Allah akan tunjuk aku okey je, bisnes aku meningkat. Aku dapat satu projek, tak ada masalah pun. Aku amalkan, masuk tender, aku ulur rasuah, aku dapat projek juga, tak ada masalah pun. Apa kata ulama ni? Ketahuilah engkau, kan, apabila engkau diberi kemenangan secara berterusan di saat engkau hidup dalam maksiat, itulah kemurkaan Allah paling besar. Dan ketahuilah engkau, Allah dah biarkan kau hidup dalam keadaan lara. Allah biarkan hidup dalam keadaan kau tersisih daripada pandangan dia. Itulah musibah paling besar. Kalau kamu jalan, kamu jatuh, kamu tahu jalan mungkin berlopak, jalan mungkin berlubang, kamu akan tampal jalan tu licin, kamu akan betul kembali tempat yang kamu jalan tadi tu. Tapi kalau kamu tak jatuh, kamu mungkin tak perasan. Allah sengaja tak nak bagi kamu tahu bahawa jalan tadi penuh dengan kerosakan. Diri kamu dah rosak, Allah tak nak bagi tahu. Kamu hidup dengan kerosakan, mati besok bau tahu, bau sedar. Itu yang kata Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'mal salih inna mungkinun. Sudah terlambat. Allahu Akbar. Kerisauan mesti ada, kebimbangan mesti ada untuk pastikan kita benar-benar kembali pada Allah. Satu, banyakkan zikir, puan. Banyakkan zikir. Zikir gunakan mulut, zikir gunakan hati. Allahu Akbar. Yang hati ni kena belajar ni. Supaya bila kita duduk berbual, telinga pinjam kat orang, tapi hati tetap milik Allah. Saya ulang sekali lagi, ambil kata-kata ni. Sahabat-sahabat saya di Facebook, anda tulis kata-kata ni. Di ruang komen. Supaya sahabat-sahabat kita bila masuk nanti, selepas habis live di Facebook, dia boleh tengok balik video ni. Di TikTok tak boleh, dia hilang macam tu je. Apa yang anda nak tulis ialah, telinga pinjamkan ke orang, hati kekal milik Allah. Faham? Maknanya apa? Ketika kita dengar apa orang cakap, tapi hati tetap zikir. Ini kita belajar ni, insya-Allah belajar.
Pembelahan belajar. Tu yang bawa buka satu-satu hijab. Allah akan buka. Tu dapat keasyikan. Bila dapat asyikkan, asyik. Lama-lama jatuh cinta. Bila jatuh cinta, asyik, kita akan benar-benar dah tak fikir apa lagi dah. And kita rasa seronok beribadah. Tu yang orang tak kisah apa kata orang. Orang dah tak menangislah dengan kutukan orang. Kita tak tercela pun dengan celaan orang. Kita tak terhina pun dengan hinaan orang. Kita tak terasa pun dizalimi walaupun orang zalim kita. Nampak tak? Maka zikir. Kan? Kata-kata tu tulis tuan-tuan. And siapa-siapa di TikTok, di YouTube, anda boleh tulis kan? Ruang komen ada. Di TikTok, anda tulis pun nanti hilang. Tapi tak apa, anda ambil kata-kata tu. Kan? Pinjamkan telinga anda, pinjamkan tangan, jari, jemari, mata anda kepada orang. Tapi hati kekal pada Allah. Nampak tak? Ketika kamu tenang tengok orang, hati tengah zikir. Ketika tengah buat kerja, hati tengah zikir. Ketika dengar bicara orang, hati sedang zikir. Ketika bawa kereta, tangan pegang steering, mata tengah pandang kat depan. Nampak tak kan? Allahu Akbar, subhanallah. Dengar bicara isteri, bicara anak-anak, tapi hati kekal dengan Allah. Sebab satu masa nanti, ini benda besar, satu hari nanti, ketika anda terbujur kaku, masih ada roh di jasad, masih belum mati, kan? Tapi dah stroke, dah koma, tak boleh bergerak. Hati tak stroke tuan-tuan. Otak stroke, tangan dah stroke, semua stroke, tapi hati tak stroke tuan-tuan. Nampak tak? Hati masih ada Allah. Sebab apa? Dah latih. Kita belajar nanti 24 dan 12. Datang tuan-tuan. Bukan gurau-gurau. Bukan satu program biasa-biasa. Nak dengar ceramah okey, 10 tip jadi bapak baik, 15 tip nak jadi anak baik. Tak, itu bukan kaedah kita bagi ceramah. Betul tak? Tapi kita ada 50 tips, kan? Anda balik dengan 50 tip. Tak, kita buat macam tu. Kan? Itu kita akan guna kaedah tu. Datang tuan-tuan, anda akan faham. InsyaAllah Allah mudahkan perjalanan kita. InsyaAllah Allah bagi daya kat kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan Syafiq. Ada orang tanya kat mana tempat tu lagi tu? Di Ballroom Hotel Muzaffar. Betul-betul tengah-tengah bandar Aikro. Masuk je tol Aikro, kan? Tak sampai 15 minit. Betul tak? 10 minit tak sampai. Kan? Allahu Akbar. Kan? Masuk je tol Aikro, kan? Traffic light yang pertama ialah kat Zoo Aikro. Betul. Kan? Lepas tu ada jenjatas. Betul. Kan? Jangan naik flyover tu. Jalan bawah dah sampai. Pergi Maidin. Maidin Aikro. And kat situlah hotel. Besar hotel dia. Milik orang Melayu kita. Hotel ni dekat dengan Maidin tu. Kesan daripada peperangan di Palestin, alhamdulillah Allah izinkan kita ambil sebuah tempat yang lebih Islamik lah. Kan? Lebih Islamik. Allah masak semua. Kita buat keputusan macam itulah. Kan? Kita support produk-produk Islam kita. Kan? Solidarity kita. And insyaAllah kita nak support semua produk Islam. Jadi kita labur 50,000, 60,000. Baik kita bayar kepada Hotel Muzaffar. And lagipun pemilik Hotel Muzaffar ni, kan, Datuk adalah senior saya masa saya belajar kat universiti. Dia more senior daripada saya. Kan, jadi tak salah saya support. And pemilik hotel ni orang Melayu Islam. Saya support hotel dia dah banyak kali dah. Kita buat convocation, kita buat majlis makan apa semua kita buat kat sana banyak kali dah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Next soalan. Daripada TikTok Safiah Sidik, pemimpin lah yang pertama sekali disoal di Masyar. Kelak kan Pak Anis? Dan dia paling lambat masuk ke. Dia paling lambat lah. And dia punya soal jawab dia panjang. Dia paling lambat. Dia bukan kata pemimpin yang sahabat. Ulama-ulama, guru-guru, and juga akan ditanya panjang gila. Sebab tu jadilah guru-guru yang berani bicara. Jadilah pemimpin-pemimpin. Jadilah orang agama. Bukan saja pemimpin ni, orang agama juga akan dijawab. Ingat satu Nabi tak kata pemimpin. Nabi kata ulama suk. Ulama jahat. Jadi ulama, maksudnya tuan guru, ustaz, kan? Siapa pun kita, kalau ada pengetahuan agama, berani untuk cakap benar. Benar kerana Allah. Kan? Orang benci saya pernah. Kadang-kadang kita dalam persatuan ni, orang kata, Pak Aris saya tak berani nak cakap. Saya masih bekerja. Pak Aris cakap je. Nampak tak? Kan? Kamu sayang kerja kamu, tapi kamu tak sayang agama kamu. Kamu takut hilang jawatan. Kamu tak takut ke hilang iman. Kamu tak takut ke hilang kasih sayang Allah. Kita cakaplah, gunakan platform kita. Tak semesti menjerit, melolong, melalak. Ikut platform masing-masing. Nampak tak? Satu, kita lebih kenal semboyan daripada NGO-NGO yang lain-lain. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Kita berbalah pada semua tempat tuan-tuan. Kita bergaduh pada semua perkara. Allah, sedih lah. Kan? Sedangkan orang bukan Islam, kan?
Daripada A to Z semua Islam je bergaduh. And daripada Majlis Kemboja, and daripada gerakan-gerakan apa ni, kedai-kedai Bangladesh, Pakistan, Rohingya, kan, semua Islam. Pernah kau dengar tak kedai-kedai India, kedai-kedai Cina yang dimiliki oleh orang bukan rakyat Malaysia? Pernah tak bongkar benda tu? Come on. Betul? Pernah bongkar tak kedai-kedai yang bukan Islam dimiliki oleh warga negara bukan Malaysia? Kedai-kedai bukan Islam yang dimiliki oleh warga negara bukan Malaysia, pernah tak dibongkarkan semua tu? Ini semua benda-benda yang serius kita perlu beri perhatian. Dalam keadaan ekonomi kita semakin sulit, kan, dia bukan terletak kepada bangsa semata-mata. Islam tu duduk di atas bangsa, kan. Islam tu lebih kuat, kan. Allahu Akbar. Yang penting tu sebenarnya, saya tak nak ulas panjang, tapi dalam program-program kecil saya selalu bicara benda ni untuk kita tenang, relax, jangan beremosi sangat. Dan kita akan nampak, kan, Allah sayang pada Islam. Allah beri kita kedudukan kerana kita orang Islam. Islam ni ada banyak bangsa dalam tu, kan, dan mereka menghadap kiblat yang sama, kitab yang sama, nabi yang sama, kan, ungkapan yang sama. Allahu Akbar. Itu dah kata mahabbah, cinta, faham baik. InsyaAllah kita akan menang, tuan-tuan, kan, InsyaAllah. Pada semua Islam, jangan sombong, jangan angkuh. Tak kisahlah kau makcik Kemboja ke, makcik Campa ke, kan, makcik Bangladesh ke, pakcik Rohingya ke, siapa pun kamu. Kalau kamu Islam, bantu ekonomi umat Islam. Kita akan kuat, tuan-tuan. Bantu ekonomi umat Islam. Kalaulah orang daripada negara China dan India, ini adalah kerajaan yang ada sekarang ni, benarkan mereka masuk tanpa visa. Ini benda besar ni. Saya pun tak tahu, kan. Tapi ini berlaku. Allah Akbar. Dan saya tak nak bercakap pasal benda macam ni. Dan dalam ruang sesempit ini, saya nak bercakap pasal banyak kekeluargaan. Tapi semua benda yang ada sekarang, dia akan melibatkan kekeluargaan kita. Kena faham tu, Dan apa saja dasar yang diperkenalkan, dia akan melibatkan manusia. Dan manusia itu datang pada keluarga. Kena faham tu. Dan di mana pun anda berada, setiap dasar yang diperkenalkan, setiap peraturan yang diwujudkan akan memberi impak kepada keluarga. Dan setiap keluarga tadi itu ada kaitan dengan agama. Dan kita ambil berat tentang agama kita, agama Islam. Satu umat Islam kena educated, kena ada ilmu, kena minta pada Allah diberi kefahaman, kena berjemaah, kena sehati. Allah Akbar. Perang di Palestin pun kita berbalah, kan. Tak payah fikir sangatlah kita kat kau sokong-sokong sekarang Israel serang kita lagi teruk kita. Nampak tak? Kau rasa apa? Israel kau nak serang Malaysia, kan, dia boleh serang pada bila-bila masa. Kan, kau jangan takut Israel, patut kau takut murkanya Allah. Jangan bodoh, kan, sepanjang zaman. Faham tak? Ada orang dia kerja dia bagus, kan, tapi dia bodoh sepanjang zaman. Kan, takut Israel serang. Engkau patut takut, lebih bimbang Allah murka. Bila Allah murka, apa yang Allah boleh buat, Israel tak boleh buat. Faham tak? Kan? Faham? Dah. Sebut tu bukan kat itu memblok. Daripada TikTok spek, Faris, boleh ke jarakkan diri dengan adik-beradik toksik ke? Bukan putus silaturahim. Yelah, jangan putuskan silaturahim. Menjarakkan tanpa memutuskan silaturahim, menjarakkan dengan doa yang tak putus, tak jadi masalah. Menjarakkan tetapi masih berusaha untuk berdakwah, itu teruskan. Dan boleh tolong saya tak? Share live ni, dan mudah-mudahan sampai pada ramai orang. And kita bincang benda-benda yang besar. And kita bincang tentang anak remaja kita, bangsa kita, agama kita. And tolong share live saya ni, tuan-tuan. And mudah-mudahan lebih ramai yang hadir. Tak hadir pun tak apa, tapi orang tahu apa kita bincang. Tag lah, tag nama contohnya. And tap-tap screen yang ada. Okay, insyaAllah. Next. Daripada TikTok Mujahadah Islam, maksud berdamai dengan takdir. Bila Allah tetapkan satu perkara, redah. Sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, tak semesti perkara itu kita benda yang best, benda yang menarik. Dengan Allah, jangan kita bergaduh dengan Allah. Apa saja yang Allah bagi, itu terbaik untuk kita. Faham tu. Mudah-mudahan Allah bagi kita, Allahumma faqihu fid din, Allah bagi kita faham agama. Nampak tak, Apa saja Allah bagi, kita ada sudut pandang kita. Kita kadang-kadang tergamak kata Allah zalim. Kadang-kadang dalam keadaan kita tertekan, kita kata, mana engkau Allah, mana engkau Allah. Di saat engkau jatuh,
Seorang lelaki bertemu dengan Syekh. Dia kata, Syekh, betapa kejamnya Allah biarkan aku dalam keadaan sakit dan susah sepanjang masa. Aku sudah bertahun-tahun sakit. Mana bantuan Allah? Kau doakan aku boleh tak? Engkau seorang ulama, engkau seorang tuan guru, engkau seorang ustaz yang hebat. Tolong doakan aku lah, supaya aku keluar dari masalah ni. Tuan guru tu kata apa? Ustaz ni kata apa? Syekh ni kata apa? Wahai sahabatku, ada ketikanya Allah hadirkan ujian itu bersama dengan kasih sayang dia. Kau saja tak faham. Engkau saja tak faham. Engkau tak faham skrip Allah. Engkau tak faham jalan kerja Allah. Maka engkau melabelkan Allah macam-macam. Engkau menilai takdir Allah bagai-bagai. Kan? Allah turunkan ujian itu bersama kasih sayang dia. Kau tak nampak? Allah turunkan kesusahan itu bersama reda, bersama dengan rahmat dia. Kau tak nampak? Kalau kau reda dengan ujian itu, Allah reda dengan kau. Itu janji Allah. Allahu Akbar. Maka terima segala ujian yang Allah kirimkan kepada kita. Dan terima segala ujian yang Allah bagi pada kita. Sama ada ujian itu seronok atau tidak. Sama ada takdir itu kamu gembira atau tidak. Terima. Kita tak ada pilihan. Sebab tu bila kita belajar, kehidupan ini kamu akan rasa kehilangan sebab kamu rasa pemilikan. Sedangkan siapa kita nak memiliki? Kita tak berhak memiliki apa-apa pun. Sedangkan kita dimiliki oleh Allah SWT. Selagi kita memiliki, kita rasa kita memiliki, maka kita akan sentiasa berperang dengan Allah. Kerana dialah maha pemilik. Dialah memiliki segala-galanya. Kau dan aku, kita semua bukan pemilik. Isteri kita Allah pinjamkan. Anak-anak kita Allah pinjamkan. Segala apa yang ada dalam kehidupan kita Allah pinjamkan. Ini takdir kita. Ada orang Allah takdirkan kita besar. Ada orang Allah takdirkan kehidupan yang besar. Ada orang Allah takdirkan kehidupan yang miskin. Ada orang Allah takdirkan di asnaf. Ada orang Allah takdirkan jawatan yang besar. Ada orang Allah takdirkan dalam keluarga raja. Ada orang Allah takdirkan dalam keluarga orang susah. Ini takdir kita. Terima takdir kita. Sebab itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya ada satu kisah. Seorang anak. Sampai sekarang dia petikaikan mak ni. Kenapa mak mesti miskin? Nampak tak? Kenapa mak mesti miskin? Dia rasa malu kat sekolah. Dia rasa malu kat sekolah sebab dia dikategorikan sebagai golongan asnaf. Jadi dia petikaikan mak dia. Kenapa mesti jadi miskin? Kenapa dia kena jadi anak asnaf? Nampak tak? Kan? Jadi mak dia tanya saya. Kan? Bagaimana Pak Riz? Dia bukan isu bagaimana tak bagaimana. Isunya kita gagal didik anak kita. Untuk faham bahawa miskin itu bukan hina. Miskin itu bukan celaka. Miskin itu bukan malang. Malah ada orang kaya tapi tak ada Allah, itu lebih malang daripada orang miskin yang ada Allah. Lebih celaka orang yang kaya raya, Allah bagi dia segala rezeki yang dia nak, Allah bagi, tapi dia tak sujud pada Allah. Berbanding orang miskin yang tak dapat apa yang dia nak tapi kekal sujud pada Allah. Maka miskin itu bukan penghinaan. Malah Allah jamin orang miskin itu dengan adanya sistem zakat. Itu bukan penghinaan. Malah orang tak keluar zakat hukumnya berdosa besar. Nampak tak? Berdosa besar kalau tak keluar zakat. Sedangkan dia syarat-syarat sah keluar zakat tu dia dah penuh, dia kena keluarkan zakat. Jadi tidak hina jadi anak orang miskin. Nampak tak? Yang hinanya kau tahu kau miskin, engkau salahkan Allah. Bangkitlah, berusaha lah, belajar pandai-pandai nak. Belajarlah pandai-pandai dik. Jadi orang pandai, jadi orang berjaya. Akhirnya engkau berjaya bawa keluar mak bapak engkau daripada zon miskin. Kalau kau asyik mengengik je, melalak je, kan? Kemudian besok kau kahwin, kau menjadi orang miskin juga. Lepas tu kau nak salahkan siapa pula? Miskin bukan hina. Miskin bukan malang. Bukan celaka. Bukan musibah. Tapi celaka, malang dan musibah itu bila kamu jauh pada Allah. Kamu tak kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham? Kan? Soalan? Banyak soalan. Okey, teruskan. Daripada TikTok Daily. Saya Daily. Macam mana cara untuk runtuhkan sistem sekarang ni, naikkan sistem Islam balik? Itu urusan Allah, bukan jangan risau. Akan datang satu khalifah, akan datang pemimpin Islam keturunan Nabi SAW. Ia akan memimpin negara di dunia ini menjadi sebuah pentadbiran Islam. Jangan risau. Yang kita risau iman kita sekarang. Jangan terperangkap dengan perjuangan politik, perjuangan yang lain. Kekalkan iman kamu, mantapkan akidah kamu, jaga solat, jaga zikir, baca Al-Quran.
Sebab Nabi pesan taraktu fikum amtadidu mata masaratum bihi ma kitabah sunnata Rasulillah. Dua perkara takkan sesat. Dua perkara kamu takkan terkeluar daripada agama. Dua perkara yang tidak akan menyebabkan kamu gugur iman kamu. Dua perkara yang kamu akan menjadikan orang yang sentiasa dipandang dimuliakan oleh Allah SWT ialah kitabah wa sunnata Rasulillah. Pegang Quran, baca Quran, hayati Quran, hidupkan Quran dalam hidupmu, hidupkan sunnah, hidupkan apa yang Nabi hidupkan. InsyaAllah kita akan berjaya. Walaupun negara ni kafir, walaupun negara ni bukan Islam, anda duduk kat Amerika, anda duduk kat California, anda duduk kat Florida, anda duduk kat Jepun, anda duduk kat Korea, anda duduk kat Argentina, anda duduk kat Mexico. Tapi kalau anda Islam, anda kekal dengan Islam, anda tetap selamat. Di bumi mana pun milik Allah. Anda duduk kat Argentina, milik Allah. Anda duduk kat Brazil, milik Allah. Anda duduk kat Mexico, milik Allah. Anda duduk kat Alaska, milik Allah. Anda duduk kat California, milik Allah. Anda duduk kat mana sekalipun, Hollywood, kat Bollywood, kat mana Wood pun milik Allah. Jangan risau. Nampak tak? Sistem yang ada akhirnya akan lenyap. Itu urusan Allah. Percayalah. Bertukar-tukar pemimpin. Kau nampak tak Malaysia? Bertukar-tukar pemimpin. Bertukar pemimpin. Begitulah harapan kita. Menggunung. Lebih tinggi daripada gunung Everest. Tapi apa berlaku? Tetap sama. Sama je. Nampak tak? Tetap sama. Setiap pemimpin yang kau harap, akhirnya tidak ada harapan. Nampak tak? Ini Malaysia. Kan? Ini Malaysia. Saya seorang yang sangat suka pada politik. Tapi saya faham dengan izin Allah. Kan? Baik kau jaga agama kau baik. Iman kau, insyaAllah. Kan? Siapa pun naik, selagi tak pegang Islam dengan betul-betul, kita akan terperangkap. Kan? Dengan dunia ni. Bisikan syaitan sentiasa ada. Nabi kata apa? Yang aku bimbang, iblis masuk dalam pembuluh darah umat-umat aku. Baling sesuatu dah mati. Satu, kita ragu ya Allah. Kan? Soalan. Ada tanya pasal soal Zuhur. Okay. Dia nak solat Zuhur boleh tinggalkan saya. Sebab saya madrasah. Saya tunggu pelajar saya yang Khalilullah yang akan mereka sedang bangun, dan di ambang Zuhur mereka akan bangun, mereka siapkan diri. Kita ada 15 minit, 20 minit sebelum mereka masuk, mereka solat Zuhur, insya-Allah. Okey. Daripada Farah Yusof 94 di TikTok, Pak Haris nak tanya, suami saya tak solat dan pernah tegur pasal solat untuk bimbing kami, macam mana ya? Okey, suami yang tak solat, kita kena ingat, kita bukan sehebat Siti Khadijah, maka Allah tak hantar manusia hebat seperti Muhammad. Faham? Kita bukan orang yang sehebat Siti Fatimah Az-Zahra, maka Allah tak hadirkan orang sehebat semulia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Faham ke faham? Kan? Kita manusia biasa yang Allah boleh kirim siapa-siapa pun. Kan? Allah boleh kirim seorang suami yang begini-begini akhlaknya. Allah boleh kirim begini-begini akhlak isteri kita. Maka kekalkan iman kamu wahai isteri. Kekalkan iman kamu wahai suami. Bimbing mereka walaupun kamu hanya seorang isteri. Bimbing bagaimana Pak Haris saya isteri. Akhlakmu, adabmu, kan? Qudwah hasanah. Jadikan diri kamu contoh terbaik. InsyaAllah lain Allah uruskan. Sebab hidayah milik dia. Hidayah milik dia. Tapi minta itu milik kamu. Minta Allah, ya Allah, bagi hidayah pada suami aku. Suami aku tak sembahyang, ya Allah, bagi hidayah pada dia. Allah, bagi petunjuk pada dia. Allah, bimbinglah dia, ya Allah. Ya Allah, kalau kau suka dengan apa yang aku buat, aku taat pada suami aku. Aku patuh pada perintah dia, ya Allah. Setiap perintah dia yang tidak melanggar perintahmu, ya Allah, aku taat. Setiap perintah dia yang tidak melanggar syariat, ya Allah, aku taat. Ya Allah, kalau kau nampak itu perbuatan yang kau reda dengan perbuatan aku, tolong selamatkan suami aku. Faham? Dan anda, saya minta jasa baik anda. Daftarlah, pergilah program saya 24 dan 12 ni. Supaya anda dapat 1001 perkara yang baik, insya-Allah dengan izin Allah. Dan dari sudut teknikalnya, dari sudut metodologinya, pendekatan-pendekatannya, psikologinya. Allahu Akbar. Untuk kita selamatkan keluarga masing-masing, insya-Allah. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok Empire Kijang, saya nak tahu hakikat perkahwinan. Mohon beri sedikit penjelasan. Tidak Allah cipta sesuatu perkara untuk sia-sia. Kan? Berkahwin bukan perkara wajib, tapi itu sunnah yang besar. Sunnah. Kan? Imam Malik sendiri tidak sempat berkahwin kerana kesibukan beliau, kan? Bangunkan ilmu. Menjawab 1001 persoalan dalam bab fiqh khususnya. Kan? Jadi bila kamu telah dipilih melalui gerbang perkahwinan, maka itu adalah anugerah paling besar Allah ke atas kita. Dan ada orang kahwin tapi tak dapat anak. Bagi orang yang dapat anak, itu anugerah paling besar. Bukan makna Allah tidak muliakan orang yang tak ada anak. Boleh faham tak? Subhanallah. Setiap hidup kita ada stesen kita tersendiri, lebuh raya kita sendiri. Maka raih setiap apa yang kita ada dan yang tak ada. Bersyukur. La'in sakartum la'an zidanakum wa la'in khafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah, jangan jadi orang yang kufur. Nampak tak? Allah bagi kita kahwin dengan pasangan kita, kan? Maka itu adalah takdir hidup kita. Maka jadilah orang yang memegang amanah. Jadilah orang yang faham tentang
Apa yang Nabi buat? Nabi pernah ceraikan isteri baginda? Bukan tak pernah, pernah. Subhanallah. Maksudnya apa? Inilah cabaran dalam perkahwinan. Inilah dugaan-dugaan dalam perkahwinan. Tetapi kita jadi seorang suami yang bertanggungjawab. Suami yang amanah. Suami yang ada integriti. Suami yang mencari rezeki yang halal. Suami yang mencari rezeki yang Allah reda, yang berkat. Perkahwinan kita bukan hanya untuk seks di atas katil. Tengok anak remaja kita. Berapa ribu orang yang berzina. Suka sama suka. Kenapa ini berlaku, sahabat-sahabat? Kenapa bukan perkahwinan jadi hala tuju mereka? Sebab mereka tak ada matlamat akhirat. Adakah sistem pendidikan kebangsaan ini sedang menuju ke arah kolaps, menuju ke arah kehancuran? Adakah sistem pendidikan Malaysia ibarat seluar yang telah berlubang ditampak kiri kanan depan belakang untuk menampakkan dia masih boleh dipakai? Allahu Akbar. Menteri pendidikan bertukar-tukar, macam-macam perkara nak tukar, tapi dasarnya masih ketinggalan. Perkara apa dia? Bab iman, bab takwa. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Cukup menarik nak bawa apa hadis 40 Imam Nawawi masuk sekolah. Faham tak? Sangat menarik. Pun sempat dipolitikkan, sempat diperdebatkan. Saya nak tengok pelaksanaan dia. Saya nak tengok, terima kasih sahabat yang beri hadiah yang sangat bermakna. Alhamdulillah. Saya nak lihat. Kita mesti ada analisis. Kita mesti ada kajian. Kita terlalu mengikut budaya barat. Kita terlalu mengikut budaya orang lain. Contohnya, saya punya pandangan peribadi. Mungkin tak betul tuan-tuan ni. Bagi saya, contohnya kita nak buat apa? Zaman Najib dulu buat, sekarang PMX pun nak buat juga. Apa ni? Untuk budak-budak muda ni apa? Bagi apa? PLKN kan? Bagi saya, PLKN nak buat betul-betul, mesti masuk. Mesti ada perbincangan dengan ulama-ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru. Supaya tidak ada percampuran laki perempuan. Akhirnya pergi PLKN, negara pun tak dicintai. Yang dicintai jantan, entah mana perempuan. Nampak tak, kita mak bapak lepaskan anak pun bimbang, penuh risau dan gerisah. Ini bukan gurau. Faham tak? Ya, saya faham. Malaysia ni bukan milik semata-mata umat Islam. Tapi kami umat Islam berhak untuk menyuarakan pendapat kami, risau kami, gerisah kami. Sebab kami bangunkan anak kami dengan iman. Kami bangunkan anak kami dengan Islam. Tapi melepaskan anak kami tanpa ada dasar yang betul, tanpa ada program yang betul, kita bimbang, kita risau. Itulah perkara yang kita suarakan. Nampak tak? Satu, cukup banyak orang hari ini tak mahu lepaskan anak pergi sekolah. Bukan sebab tak percaya pada sistem sekolah. Sebab bimbang dengan akhlak yang ada hari ini. Satu, banyak orang pergi hantar anak ke pondok, ke madrasah. Kita juga ada sedikit kegelisahan. Takut bila terlalu banyak orang fokus pada madrasah pondok dan madrasah nanti akan jadikan sasaran. Faham tak? Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka kembali kepada Allah SWT. Itu adalah tugas kita, perjuangan kita. Mesti buat, tuan-tuan. Tolong bantu share soalan. Daripada TikTok, Bolok Sirox, salam sebelum Zuhur. Apa pandangan Pak Adis tentang hantar anak ke madrasah? Ya, saya pemilik madrasah. Tentu secara pribadi, saya menyarankan kepada anda semua, hantar anak ke madrasah. Engkau ada 4 orang anak, seorang pun tak dia pergi aliran agama. Kenapa takut? Ada orang tanya saya, belajar madrasah ada jaminan hidup. Soalan tu saya fikir sudah sangat ketinggalan zaman. Bagaimana pegang Quran tak ada jaminan hidup? Jaminan hidup tu apa maksud dia? Apakah jaminan hidup tu? Maksud tersirat jaminan hidup. Adakah hidup kamu bergantung kepada mesin? Bergantung pada tangan manusia? Atau bergantung pada Allah? Kalau bergantung pada Allah, apa yang Allah suruh buat? Manusia yang Allah muliakan adalah manusia yang mana dia hidupkan apa yang Allah suruh, dia taat pada perintah dan ditinggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah perintah pada kita? Hidupkan Quran, pertahankan sunnah. Itu yang Allah perintahkan melalui Nabi SAW. Maka orang masuk pondok, tentu ada kes. Ya betul, saya faham. Ada sana sini, ada bunyi tentang kecelaruan, tentang masalah, tentang isu-isu di madrasah. Tapi itu tidak sepatutnya menutup tentang kegemilangan, kecemerlangan, keterbilangan pencapaian madrasah yang sengaja disenyapkan, yang tidak dikabarkan, yang tidak didendangkan. Kami, barisan-barisan pemilik madrasah, guru-guru, ustaz-ustaz di madrasah yang datang pada kami, sebahagian besarnya datang pada golongan broken family. Anak-anak yang bermasalah, terlibat dengan dada, terlibat dengan zina, lepak kat luar rumah, main handphone, mak bapak tak mampu kawal, mak bapak dah bercerai, bapak meninggal, anak tak mampu nak diuruskan. Mereka hantar ke madrasah. Sangat sedikit
terlalu sedikit anak-anak yang pandai-pandai, yang cemerlang di sekolah dihentikan, hantar ke madrasah. Sebagai besarnya, mereka-mereka yang tidak begitu cemerlang di dalam pendidikan, dihantar ke madrasah. Tapi tahu tak apa madrasah buat? Apa hebatnya ustaz-ustaz, guru-guru, tuan-tuan guru di pondok-pondok lakukan? Mereka berjaya bangunkan manusia yang telah dibuang oleh manusia lain di luar madrasah. Mereka berjaya menghidupkan iman. Kan? Anak-anak ini yang dulunya tidak beriman pada Allah. Allah Akbar, maha besar kuasa Allah. Terima kasih Allah dengan hidayahmu. Guru-guru, ustaz-ustaz ini telah berjaya menghidupkan anak-anak dengan menjadikan mereka orang yang ada Allah, yang sebelum ini, sebelum masuk madrasah langsung tak kenal Allah. Mandi wajib tak tahu. Ayat Quran tak boleh baca. Huruf-huruf dalam Quran, dalam Iqra tak kenal. Allah Akbar. Hari ini tuan-tuan, mereka sedang memimpin ratusan, malah ribuan masjid di Malaysia, malah di luar Malaysia. Menjadi imam-imam, imam satu, imam dua, imam rawatib, menjadi noja, menjadi Bilal. Mereka berdiri, Zuhur ni yang sedang berlangsung sekarang ni, mereka berdiri, ini anak madrasah, mereka berdiri, belakang mereka ada 200 orang, 300 orang, kalau hari Jumaat ada 5,000 orang, 10,000 orang. Nampak tak? Di belakang mereka, mereka memimpin raja, mereka memimpin PM, mereka memimpin semua esko kerajaan negeri, mereka memimpin menteri-menteri, mereka memimpin engineer-engineer, mereka memimpin doktor-doktor di belakang mereka. Inilah anak madrasah yang dulu 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas tak kenal Allah. 15 tahun yang lepas tercicir di dalam pendidikan, sistem pendidikan sekolah. Yang 15 tahun, 20 tahun yang lepas, mereka tak nak pergi sekolah. Mereka kena buang sekolah. Mereka kena gotan dengan cikgu. Mereka tak mau pergi sekolah. Mereka terperangkap dengan sosial, dunia maksiat. Mereka berzina. Mereka bawa perempuan kulu kili. Hari ini jadi imam kepada orang hebat-hebat kat belakang. Itu tandanya pegang Quran pasti selamat. Pegang Quran, yang lain akan ikut. Yang belakang tu pakar fizik, yang belakang tu pakar kimia, yang belakang tu pakar bayu, yang belakang tu cikgu matematik, yang belakang tu cikgu maths, yang belakang tu gajah, yang belakang tu sultan. Yang belakang tu pakar perubatan, pakar jantung, pakar tulang, pakar mata, pakar mulut, pakar hidung. Allahu Akbar, pakar otak. Belakang tu businessman berjaya. Subhanallah. Tapi di depan mereka, paling depan sekali, seorang lelaki yang berdiri, anak muda baru 20-an, anak-anak muda baru 30-an, yang hafiz 30 juzuk, yang menguasai berbagai kitab, yang menguasai hadis-hadis, yang dulunya tak ada orang pandang. Yang dulunya tak ada orang nak selamatkan. Yang dulunya bapak dia meninggal, dia main motor. Yang dulunya dia bawa anak perempuan orang ke Ulu Kili. Yang dulunya dia tonggang todi, dia minum arak. Yang dulunya main ganja, main ais. Jom hantar anak ke madrasah. Jangan kau terperangkap dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang sedang memburukkan madrasah. Hantar, yakin, insya-Allah menang. Dan insya-Allah kita akan dapat kemenangan. Percayalah. Dan insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Orang tanya pasal Zuhur gitu. Ya. Pemburu kasih Tuhan daripada PFOF. Salam Pak Aris, kenapa sekarang orang-orang muda dan tua jua terlalu mudah jadi barang dan hilang sabar? Bagaimana nak membetulkan situasi ini? Sebab kehidupan kita pada hari ini bermatlamatkan dunia. Bila kita matlamatkan dunia ini nak segera, nak cepat, tak faham tak? Nak kerja kaya, nak kaya, duit. Kita bergaduh kepimpinan politik pun ekonomi politik. Macam dunia ni hanya sekadar tu je hidup kita. Asal kalau tak ada duit tak boleh beriman ke? Tak ada duit kita jadi hina ke? Allahu Akbar. Nampak tak? Subhanallah. Sebab itulah kita jadi orang cepat marah. Sebab apa? Sebab hati kita ada dunia, tak ada Allah, tak ada akhirat. Tapi cuba kita letakkan Allah dalam hidup kita. Banyakkan zikir, didik dan tarbiyah zikir. InsyaAllah Allah akan tolong aku. Aku yakin, aku percaya Allah pasti akan tolong aku. Aku tak ada duit ni. Macam mana aku nak balik rumah ni, ya Allah? Isteri aku nak masak, nak beli lauk, aku 1 sen tak ada. Bagaimana? Saya ada seorang kenalan. Dia seorang orang kaya. Tiba-tiba dia jatuh. Bukan tiba-tiba, dia jatuh akhirnya. Bisnes dia lingkup. 3 hari atau 2 hari lagi nak kaya. Dia tak ada apa nak. Tak ada duit 1 sen pun. Ada duit dah, tapi nak sambut gaya dia tak ada duit. And Allah Akbar. Subhanallah. Dia hanya ada satu je, Allah. Dia minta pada Allah, minta. Ya Allah tolong aku, mudahkan aku. Tiba-tiba kawan dia telefon. 2 hari lagi nak kaya, kawan dia telefon. Ya aku nak tahu kau sekejap. Kawan dia tahu dia tengah jatuh. Kawan dia bawa naik 3 ton macam itulah. Penuh barang basah. Ayam,
daging, kan, tepung, gula, beras, menangis dia. Penuh peti sejuk dia, penuh kat dapur tu. Siapa hantar? Bukan orang tu, Allah hantar orang tu. Bila kau ada Allah dalam hidup kau, kan? Masa saya baru keluar universiti, nak sangat bisnes, jatuh. Pernah saya masuk kedai makan 1 sen tak ada duit, tapi terlalu lapar. Nak cakap mak bapak rasa sangat bersalah. Ayah kata kerja, kau tak nak kerja. Bila susah kau nak susahkan ayah. Dah lah ayah kau, mak kau susah sepanjang kau belajar dulu. Daripada darjah 1, daripada kau kecil masuk darjah 1 masuk sampai darjah 6 sampai kau tingkatan 6. Kan, kau menyusahkan mak bapak, masuk universiti, kau nak susahkan lagi. Keluar universiti, kau nak susahkan lagi. Lepas tu kau dah kerja, dah bangun. Tu dia. Nak sangat bisnes. Saya tak mampu nak bangkit pada waktu tu. Masuk kedai makan, tak ada duit. Apa saya buat? Saya hidu je lauk-lauk yang ada. Satu hari, makan juga 1 sen tak ada. Rupanya ada orang bayar. Ada orang bayar. Dah standby nak kena maki ni. Tak ada duit. Tapi lapar sangat. Basuh pinggan ni. Ini zaman saya remaja, bawa keluar universiti ni. Ada orang tolong bayar. Siapa kat ni? Sampai sekarang saya tak tahu siapa bayar. Bukan sekali, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5 kali. Berulang-ulang kali. Sehingga hari ini. Hari ini kalau orang bayar saya makan tu logik lah. Pasal saya masuk live. Kan orang kenal Pak Riz tu. Tak apa. Bayar dia lah. Tapi tak nak cakap kan. Itu biasa. Tapi masa dulu, ketika umur saya 26, 25, siapa kenal saya? Masa tu tak ada TikTok. Zaman tu tak ada Facebook. Zaman tu tak ada. Handphone pun masih tahun 1996 tuan-tuan. 1995. 1994. Handphone mana ada? Handphone kalau ada pun Nokia tu. Kan itu pun baru lagi. Sangat susah lah. Kan saya keluar mesti tu. Kali pertama saya beli handphone. Saya tak ada kereta, tak ada rumah, ada handphone, tak ada ni. Beli handphone. Meniaga kan naik motor, sesekali naik bas, nak berlagak. Pegang handphone, suatu bas tak ada handphone. Tuan-tuan, itulah kisah hidup. Allah akan ada. Allah pasti bantu. Ada soalan yang saya tak dapat jawab. Saya nak bagi laluan untuk solat zuhur. Pelajar-pelajar dah mula nak solat zuhur. Saya nak undur diri. Tuan-tuan, ada 3 perkara yang saya nak bagi tahu tentang apa yang saya buat di madrasah. Yang pertama, program saya 24 dan 12. Daftar tuan-tuan, sahabat-sahabat saya di TikTok. Anda tekan Pak Riz, apa ni kamu punya ni? Pak Riz Galeri. Katakan kat situ ada nombor telefon, boleh hubungi kita. Sahabat-sahabat saya di Facebook ada maklumat kat situ. Di YouTube ada maklumat situ, boleh hubungi kita. Tanya tentang program kita 24 dan 12 ni. Program keluarga, seminar keluarga kita. Nombor 2 ialah kita ada kambing untuk pendapatan madrasah, nak buat kekar, nak sumbang kat madrasah masa makan. Pak Riz, saya duduk kat Pulau Pinang, saya duduk kat Kedah, saya duduk kat Johor. Jauh nak buat kekar dengan Pak Riz ni. Anda boleh beli kambing kita, anda niatkan untuk sedekah pada madrasah atau mana-mana madrasah. Kita masak, kita sembelih, kita siang, kita lapar, kita masakkan, kita boleh hantar atau bagi pada masa Pak Riz makan, boleh juga. Nombor 3, tuan-tuan kalau ada perancangan nak hantar anak ke madrasah, ada impian nak hantar tempat Pak Riz, sambil-sambil belajar Quran, bangun motivasi, sambil-sambil baca Quran untuk bangunkan diri, bangunkan jati diri, insya-Allah. Dan kat sini kita ada belajar silat, selain pada Quran, kita ada para baik yang bantu kita ada ulama-ulama yang bantu kita untuk bangunkan anak perempuan. Kurang sikit, lemah sikit memang ada, tak nafikan, kan? Tapi dalam kehidupan, kan, dalam perjalanan ada duri, jangan berhentikan dia duri, kan? Kalau ada, kan, ada lopak yang boleh jatuh, kita terjatuh, bangkit balik, teruskan perjalanan. Jangan kerana lopak tadi yang menyebabkan kamu jatuh, kamu patah balik. Kita anak jantan, kan, biasa jatuh. Maka kalau benar jantan, bangkit, teruskan perjalanan. Sehinggalah, kan, tiba satu masa Allah kata, perkhidmatan kamu ditamatkan. Maka berpisahlah roh daripada jasad kita. Dan Allahu Akbar. Pada waktu itu, tak ada apa yang boleh selamatkan kita, melainkan amalan yang telah kita bangunkan. InsyaAllah. Sedekah jariah yang telah kita usahakan. Mudah-mudahan kita masih ada masa ni, manfaatkan sebanyak mungkin. Salam zuhur daripada saya, Pak Riz, daripada Madrasah Tahfiz Al-Qurabiyatul Adawiyah. Saya serah kepada Abu Syafiq. Al-Fatihah. Kita berpisah dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang pastinya sangat menarik, yang menyentuh hati kita semua untuk kita berfikir sejenak untuk kita selamatkan keluarga kita. Siapa lagi akan selamatkan keluarga kita, tuan-tuan dan puan, kalau bukan kita sebagai ibu bapa dan anak-anak. Kerana institusi keluarga itu sangat penting. Mungkin program ataupun live pada hari ini berbentuk ilmu kekeluargaan, kita tak nampak hasilnya sekarang. Tapi percayalah, bila di hari kita tua ataupun di akhirat kelak, kita akan dapat
ganjarannya. Sebab kita hadir ke majlis-majlis ilmu seperti ini untuk kita selamatkan keluarga kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan, seperti yang telah Pak Aris maklumkan sebentar tadi, jangan lupa jom sama-sama kita panjangkan lagi semangat untuk selamatkan keluarga kita pada 24 Disember. Saya ulang, 24 Disember 2023, hari Ahad, bertempat di mana? Di Ballroom Hotel Muzaffar. Ballroom Hotel Muzaffar Aikro Melaka. Dan jika anda menonton daripada TikTok, boleh terus ke profil kami. Dan kita ada selain daripada profil Pak Aris Motivasi, kita ada profil TikTok Staff Pak Aris, boleh juga dapatkan info di situ. Dan jika anda menonton daripada platform F dan Y, dah ada info, boleh terus berhubung dengan kami untuk sama-sama mendaftar ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023, bertempat di Ballroom Hotel Muzaffar Aikro Melaka. InsyaAllah daripada pagi sampai petang kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat dan dapat kita praktikkan dalam keluarga kita, insya-Allah. Seterusnya pada perempuan yang ingin membantu Madrasah Pak Aris boleh juga memberi sumbangan. Insya-Allah informasi lanjut cara dia sama saja macam nak daftar program tadi. Okey, seterusnya jika anda ingin mendapatkan produk daripada Pak Aris Coffee juga boleh dapatkan produk daripada Madrasah, iaitu Pak Aris Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut, insya-Allah. Jadi apa salahnya kita cuba-cuba beralih pada kopi buatan Madrasah pula, mudah-mudahan dipermudahkan, insya-Allah. Seterusnya juga jangan lupa juga Pak Aris dah buka pendaftaran untuk sesi 2024 untuk kemasukan ke Madrasah Pak Aris. Kita terima pelajar lelaki dan pelajar perempuan, insya-Allah. Dan alhamdulillah kepada yang telah pun mendaftar datang interview, terima kasih, insya-Allah. Dan ada yang dah masuk pun. Dan kepada yang masih lagi cari tempat untuk menghantar anak anda belajar Al-Quran, jom sama-sama kita daftarkan mereka ke Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka, insya-Allah. Dan jangan lupa juga untuk support juga TikTok terbaru daripada Pak Aris di Kambing Bajet Madrasah. Di mana kita ada buka jugalah kepada sahabat-sahabat yang nak cari kambing untuk akikah, kenduri dan seumpamanya. InsyaAllah bolehlah berhubung dengan kami. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Caranya mudah saja. Boleh juga dapatkan info pada talian telah saya maklumkan tadi. Kalau di TikTok boleh pergi ke profil. Kalau di platform F dan Y dah ada info telah tertulis, insya-Allah. Untuk makluman anda, Pak Aris adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 28 tahun dalam bidang kekeluargaan dan karakter. Jadi pelbagai kes lah yang telah Pak Aris handle dengan izin Allah. Dan live ini dibangunkan untuk berkongsi tips-tips, formula-formula, teknik-teknik macam mana kita boleh bangkit daripada setiap ujian yang sedang mengetuk pintu rumah kita. Jadi jom sama-sama kita belajar sama-sama, insya-Allah. Dan Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Okey, terima kasih tuan-puan. Maaf jika ada sebarang kesilapan, kelemahan kita sepanjang kita bersiaran langsung. InsyaAllah yang baik daripada Allah dan yang buruk disandarkan pada kelemahan kita, untuk sama-sama kita baiki diri dan mencari Allah SWT semula, insyaAllah. Terima kasih tuan-puan. Bertemu esok dalam live berikutnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.